السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita musalli di penghujung muka surat 139 Rumi itu. Ataupun 138. Ya, 138. Bawah tu Jawi muka surat 32 ataupun 33. 32 bawah sekali. 32 muka surat 32 bawah sekali. Bawah sekali 32 bawah sekali. Yang Rumi 138. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan dikata orang apabila tiada meramaikan raja di dalam kerajaannya dengan insaf, niscaya negeri dengan maksiat. Ini yang tak akhir kita baca lepas, yang mana kita masih lagi sedang membincangkan tentang pemerintahan. Sedikit kenapa ada bab pemerintahan, bab siasah dalam kitab Musalli ni. Sedangkan Musalli itu kan sembahyang, dah sebut dah sebelum ni. Raja ataupun sultan yang minta Syekh Daud Al-Fatani untuk karang kitab sembahyang. Jadi dia kata alang-alang aku selitlah sikit teguran ataupun ingatan, sebab tu ada tiba-tiba dalam bab Musalli. Dan kita dah bahas sebelum ni berkaitan dengan pemerintah lah. Dalam kitab kita tulis sultan raja, tapi bukan maksud sultan raja je, maksudnya yang memerintah pekerjaan umat Islam. Jadi katanya kat sini, dan dikata orang apabila tiada meramaikan raja di dalam kerajaannya dengan insaf, niscaya negeri dengan maksiat. Macam ni mudah kata. Kalaulah pemerintah dalam negara tu menguruskan kerajaannya, menguruskan negara bukan dengan insaf, niscaya negeri itu penuh maksiat. Logik lah. Logik lah. Jadi maka lagi ramai. Maksud insaf ni apa? Apa maksud insaf? Dia bukan insaf ni maksud, memanglah salah satu maksud insaf, dia dah buat salah lepas tu insaf. Itu salah satu. Tapi maksud insaf juga adalah baiklah, baik. Baiklah insaf tu kan. Orang insaf ni orang baik. Jadi itulah maksud dia. Kita akhir kat situ kan. Kalaulah pemerintah bukan jenis insaf, kalau ada buat salah apa, betulkanlah balik. Maksudnya kalau dah akta ke undang-undang salah ke kan, betulkanlah balik. Ini tak panak kerah juga, tak insaf tu. Jadi maksud insaf ni bukan semata-mata insaf buat salah lepas tu buat baik. Maksudnya dah insaf. Bukan saja maksud tu, malah lebih daripada itu, iaitu jika ada apa-apa kesalahan, kesilapan, betulkanlah balik. Apa masalahnya? Itu maksud dia. Jika pemerintah gitu, maka rakyatnya takkan ada maksiat dalam tu. Jika tidak, kalau jenis tak insaf, dalam negara tu penuh dengan maksiat. Terbukti ya. Dan datang
Seorang Yahudi, ceritalah. Hari ni kita cerita aja hari ni. Hari ni banyak cerita saja. Tak apa, kita baca cerita. Dan datang seorang Yahudi bagi Abdul Malik bin Marwan, maka berkata ia, hai Amirul Mukminin, setengah daripada orang besar kamu, pembesar lah, ataupun pegawai kamu yang kamu lantik, menzalimkan daku. Daku ni siapa? Daku orang Yahudi tadi. Maka maksud menzalim tu tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu maksud zalim. Adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Zalim adalah tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu kita dah biasa dengar lah. Jadi kalau orang ada isteri 4, bukan bermakna dia akan bagi setiap orang seorang, satu keluarga isteri dia semua tu 2,000. Dia kata adil. Tidak. Adil tengok apa? Isteri nombor 1 anak 8 orang. Isteri nombor 4 tak ada anak lagi. Takkan 2,000 dengan 2,000 tu tak adil. Yang tak ada anak lagi 800 cukup. Yang ada anak 8 orang tu 3,000. Itu maksud orang adil, walaupun tak sama. Jadi jangan faham adil kita je. Adil kita sama. Tidak. Adil itu adalah bukan sama, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Anak perempuan dengan anak lelaki berbeza adilnya. Beza. Anak lelaki kalau rotan tu adil. Anak perempuan kalau rotan kita boleh kata tak adil. Dia tidak adil. Tak boleh anak lelaki apa rotan, anak perempuan buat salah pun apa rotan. Tak, berbeza. Adil tu meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Jadi dia kata setengah daripada orang besar kan menzalim. Adalah benda ni, mungkin apa-apalah. Contohnya yang ini kena tangkap. Dia kena tangkap ataupun barang-barang yang perniagaan dia kena sita. Tapi yang ini tak kena pula, padahal duduk. Macam itulah istilahnya gitulah. Kalau kena semua. Kalau tak kena semua. Itu maksud zalim kan. Dia tak cerita apa yang dizalimkan. Cuma pegawai dia buat zalim. Jadi kita dapat faham kat sini, kalaulah pemerintah yang paling besar adil sekalipun, pegawai kadang-kadang mencemarkan nama orang atas. Kalau orang atas tu memang dah zalim, awal-awal dia mencemar nama sini. Kadang-kadang kata yang besar tu okey. Dan biasanya begitulah. Biasanya itulah. Yang besar-besar ni yang kalau dalam satu organisasi, dia punya bos-bos besar tu okey je. Yang bawahan ini yang lebih sudu daripada kuah. Aku ni orang nombor 2 bos, kau tahu. Aku tak kira kau buat. Kalau bos dia kata tak payah buat, balik. Contohlah kan. Kadang-kadang. Jadi maknanya kita nak faham sini, jika orang bawah ni, orang suruh pegawai ni buat salah, sebenarnya salah ketua juga. Kau tak reti pilih orang ke? Ataupun tak memerhatikan ke pegawai yang ditugaskan ni. Main serah gitu je. Lepas tu boleh dia kata, aku tak salah, aku orang besar, aku tak salah, yang salah orang bawah. Mana boleh gitu? Yang atas kena bertanggungjawab dengan yang bawah. Tapi hakikatnya yang atas dia tak salah, tak buat salah apa-apa, yang bawah tetap dia bertanggungjawab. Itulah bos. Ingat senang-senang dapat gaji banyak. Bos dia kena tanggung yang bawah tu, walaupun bukan salah bos. Mana boleh gitu, salah dia, kau marah dia. Mana boleh? Habis kau kerja apa? Contoh. Jadi yang atas jika dia baik, tak zalim sekalipun, yang bawah pun kena jaga juga, kerana yang bawah ni akan merosakkan nama yang atas. Okay? Jadi orang besar dia dah buat zalim dekat orang Yahudi ni. Maka jika insafkan aku daripadanya dan rasakan kami manis adil. Jadi insafkan aku. Itu maksud kata sebut tadi, insaf tu bukan daripada jahat jadi baik, bukan sahaja maksud itu. Maksudnya elokkan perkara ini, selesaikan masalah ini. Itu maksud insaf. Dan rasakan kami manis adil. Rasakan kami kemanisan adil itu. Sebab kami rasa pahit dah sekarang ni. Dia kata gitu. Maka tiada berpaling ia. Amirul Mukminin tak berpaling kepadanya. Tak tahu je. Kemudian sebab orang Yahudi kot, ni bukan geng kita, macam tu kot. Maka diulang perkataannya bagi kedua kalinya. Cakap lagi benda yang sama. Rasakan kami kemanisan adil itu, wahai Amirul Mukminin. Aku dizalimi. Dia buat lagi kali kedua. Maka tatkala adalah pada kali ketiga, maka berkata ia. Kali ketiga tak boleh jadi ya. Dia cakap ni. Maka berkata ia Yahudi, hai Amirul Mukminin, kami dapat di dalam Taurat, kami ni baca Taurat. Yahudi kan baca Taurat yang diturunkan atas kalimullah Musa. Kan dia setiap nabi dia ada gelaran dia sendiri, bergantung special dia apa. Habibullah.
uh, Kalimullah ada juga. Apa lagi? Abul Bashar, semua nama-nama gelaran Nabi tu lah. Abul Bashar, Nabi Adam, dia ada. Tapi kita kena apal lah, saya pun bukan ingat pun. Tapi kalau Kalimullah, Musa. Sebab apa? Dia special, dia dapat cakap dengan Allah direct. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah, Nabi Musa ambil wahyu pada Allah tu direct, ataupun dapat Taurat tu direct daripada Allah. Jadi mudah kata orang yang bercakap direct dengan Allah, mudah kata gitu. Sebab tu nama bila bercakap direct dipanggil Kalimullah, orang yang bercakap direct dengan Allah. Sedangkan Nabi kita pun direct juga ketika Isra Mi'raj. Nabi kita semua ada. Mana semua para rasul yang lain semua ada kat Nabi kita. Nabi Yusuf handsome ada kat Nabi kita juga. Semua ada sebenarnya. Cuma setiap rasul tu dia adalah satu kelebihan, maka kita sebutlah gelaran dia. Jadi Kalimullah ni adalah Musa lah, Nabi Musa. Bahawa imam tu maksud ketua, tiada sayugianya, bersekutu, tak sepatutnya bersekutu, bersekutu pada menzalimkan orang, tak patut cenderung kepada kezaliman. Gitulah. Maka diangkatkan kepalanya. Maka diangkatkan kepadanya. Angkatkan masalah tadi tu kepada pemerintah. Maka jika diangkatkan masalah itulah, dibawa masalah itu ke depan, maka jika tiada ia menghilangkan dia, kalaulah imam tadi, pemerintah tadi tak selesai masalah yang diangkatkan, maka sebenarnya telah bersekutu dia akan dia pada zalimnya, maka dia zalim aja. Sebab dia tak selesaikan masalah yang dibawa dekat dia. Tu katanya. Dalam apa ni? Dalam Taurat ada. Maka tak kala mendengar Abdul Malik akan perkataannya, terkejutlah Abdul Malik dengar. Sebab Taurat juga adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Cuma mereka dah ubah pun bukan ubah semua. Jadi terkejutlah. Maka terkejut ia dan bangkit ia pada ketika itu jua. Bangkit ni bukan bangun berdiri ya. Bangkit tu maksud buat keputusan segeralah. Maksudnya apa ni? Kalau sekarang lah. Kes ni orang masuk naikkan, masuk musyarat sekarang. Masuk kabinet sekarang, macam tu lah. Tu masuk bangkit. Bukan tak ada. Kalau nak tengok dia punya surat tu duduk bawah ni, banyak lagi yang atas, tak. Yang ni naik atas terus. Dibangkitkan, maksud. Kena buat keputusan segera. Potong queue. Sebab ini segera. Tak boleh. Dia dah gertak aku dengan kitab Taurat. Maka dia risau. Lepas tu maka tak kala terkejut ia dan bangkit ia pada ketika itu jua, jadikan ia perkara yang penting untuk diselesaikan pada orang yang menzalimkan dia. Cerita pasal Yahudi tadi itulah, apa kes dia. Lepas dah semua, maka diturunkan daripada memerintahkan. Maksud diturun pula, tadi bangkit, ni turun pula. Lepas dah bincang-bincang, dapat keputusan. Istilahnya diturunkan lah. Buat keputusan. Yang mana keputusan tu betul kat Yahudi. Okay? Dan dikembalikan hak Yahudi adalah kes dia. Maka Yahudi dapatlah hak dia dan mengambilkan ia akan haknya. Dapatlah hak dia balik. Dulu pemerintah dulu yang kita bincang sebelum ni pun, dia siap sulis kat kertas. Kalau aku marah, kau bagi kita kan. Bagi ni, apa dia? Bersabarlah kamu. Tu yang sebelum-sebelum ni. Ni pun sama juga. Bila kata disebut aja apa-apa tentang ancaman bagi pemerintah terus takut. Terus takut. Itu antaranya. Apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah menjadikan langit yang tinggi serta mengadakan mizan, keadilan. Alla tadghaw fil mizan. Apakah dia keadilan tadi? Maksudnya penimbang tadi. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Betulkanlah timbangan tu dengan adil dan jangan kamu mengurangkan timbangan tadi tu. Tu ayat ni, terkejut je. Habis satu cerita, kisah je ini. Dan adalah Al-Iskandar, cerita lain pula. Iskandar ni, biasa kalau sebut Iskandar Zulkarnain lah. Berkata ia, hai hamba Allah, bahawasanya Tuhan kamu Allah, tiada Tuhan hanya ia, telah menolongkan Nuh tu Nabi Nuh. Kemudian daripada beberapa masa, dulu
Allah telah menolong Nabi Nuh. Maksudnya ialah cerita Nabi Nuh tu lah. Buat kapal, buat bahtera, lepas tu banjir besar, Allah tolong lah tu. Kemudian semua pakat-pakat bawa naik atas bahtera. Ada yang tak nak ikut, malah isterinya sendiri pun tak nak ikut, anak pun tak nak ikut, naik kat bukit. Betul kan? Siapa yang tolong? Kenapa? Nabi Nuh. Dan berpasang-pasangan manusia yang kata ada 83 orang, dan ada beribu-ribu binatang lagi ramai daripada orang, berpasangan-pasangan duduk atas bahtera tu. Siapa selamatkan Nabi Nuh tu? Allah lah. Dia cuma nak cerita gitu aja. Dan yang menurunkan hujan akan minuman kamu tatkala berkehendak kamu kepadanya. Kalau kata nak minum, mestilah air hujan. Nak minum air laut tak boleh, minum air hujan. Jadi siapa yang turunkan hujan? Allah lah, ketika kita memerlukan minuman. Dan kepadanya tempat kembali tatkala kekeruhan. Tempat dan kepadanya nya Allah, dengan maksud Allah adalah tempat kembali tatkala kekeruhan. Kekeruhan tu kesusahan lah. Bila susah, tempat kita minta bantuan adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat engkau kami berserah, kami minta perlindungan daripada engkau. Okey, engkau Allah. Demi Allah, kata Iskandar Zulkarnain, tiada sampai akan daku bahawasanya Allah kasih akan sesuatu melainkan aku kasih akan dia. Sebab dia, kenapa dia kata Iskandar ni? Sebab dia antara yang ada apa, kerajaan yang besar. Jadi dia cakap dekat rakyat dia lah kot ni. Macam tu lah, dia cakap kat rakyat dia. Dia kata, setahu aku Allah kasih akan sesuatu macam ni. Apa yang Allah kasih, aku kasih juga. Macam tu istilah dia. Dan aku kerjakan dia. Apa yang Allah kasih, aku akan buat hingga sampai ajal aku. Dia kata, dan tiada sesuatu yang dibencinya melainkan aku benci akan dia. Apa yang Allah tak suka, aku pun tak suka. Itulah istilah kata, mudah-mudah kata gitu. Dan aku jauhkan dia hingga sampai kepada ajalku. Dan aku takkan buat yang Allah benci sampai aku mati. Dan senyata telah dikhabarkan aku dengar cerita bahawasanya Allah kasih ia akan adil pada hambanya dan benci ia akan zalim setengah akan setengahnya. Dia kata, sampai khabar kepada aku bahawasanya Allah kasih ia akan adil. Dengar maksudnya, Allah kasih ia akan adil. Allah itu adil. Bahasa sekarang itu je. Bahasa sekarang, Allah itu adil. Telah sampai kepada kita bahawasanya Allah itu kan adil, kan? Dan adil pula pada hambanya. Dan benci ia akan zalim setengah akan setengahnya. Allah benci hamba yang menzalimi sesama mereka. Maka binasalah daripada orang yang zalim, daripada engkau. Dan siapa yang zalim dia akan binasa, sebab Allah tak suka kan. Dan kata, dan kerasku. Maksudnya, kalau Allah tak suka, aku pun tak suka. Siapa yang zalim, sebab Allah tak suka zalim, siapa yang zalim, aku pun tak suka. Maka bila kerasku, maknanya aku akan hukum dia lah, katanya. Dan barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan. Ini bila dapat pemerintahan, cakap ni dulu. Buat tu, masuk TV tu, cakap ni dulu. Cakap ni dulu dekat, aku akan lantik ni, lepas ni ada kabinet baru apa ni, lantik ni. Cakap siap-siap, buat secara langsung, besar-besaran. Kata macam ni. Tiru cakap ni. Barulah mantap tu. Mantap. Jadi dia kata ni, barang siapa yang adil daripada orang yang aku besarkan, aku lantik dia apa-apa jadi orang besar, dia adil, maka hendaklah ia duduk bertelekan di dalam majlisku. Duduk bertelekan, maksudnya ginilah, siapa yang adil, yang aku lantik, yang aku lantik pembesar-pembesar ni, menteri-menteri ni, siapa adil boleh duduk dalam majlis aku. Maksudnya dalam kabinet kau duduklah. Maksudnya buat suka hati, buatlah apa nak buat pun, jika kau adil. Maksud bukannya nak masuk, nak jumpa payah, nak jumpa kena tunggu dulu lama, buat appointment, betul tak? Maksudnya boleh duduk, masuklah, buat istana ni buat macam rumah sendiri. Kalau dulu istana lah. Kau sekarang kalau nak masuk pejabat, aku masuk sebab kau adil. Tu dia bagi bertelekan tu, duduk juga sebenarnya di dalam majlisku. Kalau ada apa majlis kau datang je sebab kau adil. Dia kata, betapa kehendaknya kau nak buat apa, buatlah. Dan citanya atasku apa
apa dikehendaknya. Allah bahasa dulu. Dan citanya atasku apa dikehendaknya. Bahasa sekarang apa? Kau nak apa kau cakap. Tu bahasa sekarang. Bahasa dulu. Dan citanya atas aku apa dikehendaknya. Bahasa sekarang kan bahasa dulu lagi senang. Kalau bahasa sekarang, kau nak apa kau cakap. Sebab kau adil. Rasanya yang tu lagi senang. Bahasa dulu. Dan apa kau cita, beritahu kepada aku apa kehendakmu. Allah, macam pusing sikit. Tapi adalah seni dia. Cuma bahasa sekarang, kau nak apa kau cakap. Tu dia kata dekat pembesar dia yang adil tadi. Kau nak apa kau cakap. Dah lah boleh masuk. Kau nak bergambar, nak selfie dengan aku bagi. Contoh itu. Kau nak masuk ketika bersyarat, masuk sebab kau adil. Kan? Maka tiada aku salahi akan ceritanya. Apa yang kau nak nanti aku bagi. Yang maksud kau nak tu bukan nak untuk dia, nak untuk yang kawasan dia lah. Kau nak apa? Kau kata longkang tersumbat, kau bagi tahu kita buat longkang baru. Kau nak highway, asyik jam je semalam 45 minit, geram je jam semalam. Tension. Kalau ingatkan Kuantan tak macam sana, lebih kurang Jalampang aja tengok. Lama tak lalu Jalampang, tiba teringat peristiwa Jalampang. Lamalah apa nama tempat nak cakap tak kerti apa nama bypass tu. Tak patut jadi gitu. Tengok 45 50 habis masbuk, bukan masbuk, orang dah habis sembahyang nak baca doa baru sampai. Allah, taklah jauh sangat, tak sampai dalam 20 km gitu aje. Kalau macam tu kan, ataupun menteri bukan YB yang jaga situ, kalau adil gitu, kalau ikut Iskandar Zulkarnain, kalau dia adil, pergi dia kata, saya nak satu flyover ke atas. Ada seorang ustaz pergi kuliah lambat, sampai lambat sebab jam punya pasal. Buat satu ke atas. Dia akan buat. Dia kata. Maka tiada aku salahi akan ceritanya. Sebab adil lah. Dia ni Iskandar Zulkarnain ni orang besar, raja besar. Jadi yang bawah-bawah ni kau cakap, bermula Allah yang membalaskan akan tiap-tiap seseorang akan perbuatannya. Jadi kalau buat jahat, Allah balas jahat. Buat baik, Allah balas baik. Allah akan balas baik, katanya. Habis cerita yang kedua. Cerita yang ketiga pula, cerita saja ini. Dan kata Walid, bahawasanya binasa rakyat senya dengan binasa wali. Wali imam sama lah tu, ketua. Wali. Binasa rakyat dengan binasa wali. Maksudnya apa? Maksudnya baik mereka itu dengan baik wali. Baik mereka itu dengan baik. Mereka itu rakyat. Maksudnya wali baik, ketua pemerintah baik, rakyat akan jadi automatik baik. Logiknya gitulah kan. Ayah baik, anak baik. Cuma kita kata ayah baik, anak jahanam. Ada juga. Tapi jangan ambil yang sekali-sekala gitu. Itu bukan semua. Janji ayah baik je anak jahat. Kita boleh kata setiap ayah yang baik anaknya jahat. Boleh kata gitu? Tak boleh. Boleh tak kata gini? Setiap ayah yang baik anak baik. Boleh. Tapi ada kecuali. Tapi dia tu ayah baik anak jahat juga. Tapi berapa orang? Kampung ni ada berapa ribu ayah? Kampung ni adalah 3,000 ayah. Yang jahatnya anak, ayah baik anak jahat ada 5 orang. Tak boleh kata setiap ayah yang baik anaknya jahat. Kena cakap setiap ayah yang baik anak baik. Kecuali 5 orang. Gitu. Jadi samalah juga. Jika ketuanya baik, ketua baik, rakyat akan baik. Rakyat akan baik. Ada juga hadis yang lain menceritakan baik rakyat, baik ketua. Ada juga. Dia pusing juga lah kali. Itu bab lain lah nanti lah. Itu bab lain. Baik rakyat, automatik Allah akan angkat pemerintah yang adil. Sebab rakyat tu baik. Kalau rakyat tu jahat, Allah akan angkat pemerintah yang zalim. Allah kata gitu. Umat Islam ni untuk umat Islam. Allah yang angkat pemerintah zalim kerana rakyat tu jahat. Bila sebut jahat, secara umum lah, maksiat apa semua lah. Tapi dalam bab ni kita tak nak bincang bab tu lah. Kita nak bincang bab baik pemerintah, otomatik rakyat jadi baik. Otomatik rakyat jadi baik. Boleh tak buat gini? Logik tak? Idea lah. Idea kadang orang cakap ustaz ni banyak idea. Tapi cuba duduk kat pemerintah nanti, baru tahu macam mana. Yalah, kita bagi idea sebab kita duduk kat bawah. Kau naiklah duduk kat atas, nanti tengoklah macam mana. Duduk kat bawah. Idea. Macam mana idea ya? Setiap kerajaan, apa dia panggil? Pekerja kerajaan, istilah pegawai, bukan pegawai. Yang kerja dengan kerajaan ni, apa dia panggil? Pejabat awam. Allah. Setiap pejabat awam dia ada kan apa? Allah, gaji, bukan gaji, allowance perumahan. Ada yang ada kan allowance bawa kereta, allowance semua ada kan?
Ada. Yang tak ada tu tak apa, tak nak cerita yang ada lah. Kadang-kadang dia duduk rumah asing dapat 200, 300. Walaupun rumah dia mahal lagi untuk sewa, tapi ada lah allowance perumahan. Ada allowance minyak. Apa dia panggil allowance apa? Allowance mileage apa? Minyak lah, allowance minyak petrol. Ada yang kena pergi outstation dapat allowance tu. Itu yang kadang-kadang orang duk tipu tu. Kan allowance hotel luar kan. Dia duduk rumah kawan-kawan tapi dia apa dia panggil? Claim allowance hotel 200, 300. Okey. Banyak allowance. Allowance kedatangan, allowance awal, datang awal tak pernah merah. Dia punya punch card tak pernah merah. Kenapa tak boleh buat allowance lain? Tambah lagi. Jangan naikkan gaji tapi letak allowance. Allowance sembahyang berjemaah bagi lelaki. Boleh je buat. Setiap Zuhur dengan Asar. Masa nak masuk tu, dengan tangan. Masuk My Sejahtera. Cek. Oh, dia tak pernah miss. Ada RM100. Tak payah banyak. RM100 cukup dah. RM100 pun dah cukup. Nak lebih lagi? Zuhur, Maghrib, Isyak pun ada sekali. Kena My Sejahtera. Nanti bos dapat tahu. Kenapa kena sampai ni bukan waktu kerja. Bukan waktu kerja. Kita tak boleh ambil. Ni waktu kerja je boleh kita bagi arahan kan. Bukan waktu kerja. Bukan waktu kerja tak boleh bagi arahan. Bukan maksud tu. Kita nak bagi allowance lebih. Kalaulah dia itu seorang ahli surau masjid, orang baik, kerja dia agak-agak ada ponteng. Jauh pandang tu. Memang waktu kerja tu dah lebih. Tapi kalau orang baik, dia tak monteng, dia tak ambil A4 paper pejabat buat balik banyak-banyak. Dia tak macam-macam lah kau nak sebut, marah kat orang. Sebab semua orang buat tu. Dia tak tipu kilometer 30 dia letak 50. Taklah sebab orang surau masjid. Jadi kita bagi dia allowance sikit aja, lebih sikit 100 aja. Allowance surau masjid, allowance keagamaan. Buat apa-apa pun. Letaklah atas nama pun. Bila orang baik tengok akhir sekali, ui baik. Tak ada ponteng, tak ada pukul 10 pergi breakfast, habis breakfast pukul 12, masuk sejam lepas tu pergi lunch pula sampai pukul 3. Tak adalah benda tu. Kau kerja ke tidak? Nampak macam kerja. Tapi makan minum dengan aku. Masalah kita jadi kita nampak kerja tengah kerja ni. Tengah kerja dengan kita. Borak. Gaji jalan tu. Tak adalah benda tu jika orang tu orang yang mudah kata orang surau masjid. Jadi buatlah sikitlah idea. Jadi baik pemerintah. Siapa yang boleh buat undang-undang tu? Pemerintah. Macam-macam lagi boleh buat. Boleh buat macam-macam lagi. Yang pemerintah boleh buat. Cuma nak buat kan tak nak buat aja. Jadi betul tak? Pemerintah baik, rakyat baik. Betul lah. Gitu, secara umum. Dan kata Wahab Ibnu Munabbih, apabila mencita-cita wali akan raja, apabila mencita-cita wali yakni raja-raja, apabila mencipta pemerintah maksud sekarang dengan zalim, dia cita-cita je nak zalim. Best juga kalau zalim. Tapi tak sebut zalim, ikut apa? Best juga kalau ambil rumah-rumah ni kita buat shopping kompleks besar. Zalim lah tu ambil rumah rakyat. Cuma tak adalah saya sebut bagus juga kalau kita biasanya ada lah apa-apa yang dia buat pembangunan, dia akan menyebabkan rakyat tu jadi terpaksa. Lepas tu bayarlah pembahasan pula sikit, tak memadai. Itulah. Jadi disebut kat sini apabila ada raja-raja berfikir untuk buat zalim. Tapi bukan buat zalim dengan maksud zalim, kataan zalim. Dia buat apa-apalah yang menzalimi rakyatnya. Gitu kot. Naikkan cukai. Naikkan cukai zalim lah. Naik pula banyak. Naik tu naik ni. Itulah. Dia naikkan cukai. Tapi kalau cukai tu kena kat semua. Kan? Cukai kena kat semua orang. Bila kena kat semua, orang kaya pun kena cukai, orang miskin pun kena cukai. Yang kita orang miskin macam mana? Jadi kan zalim kat situ. Okay? Jadi atau dikerjakan dengan dia. Oh, tadi baru niat ataupun bukan niat sekali buat. Nanti dikerjakan dengan dia. Macam mana? Dimasukkan Allah kekurangan pada ahli mamlikahnya. Dimasukkan kekurangan mamlikah tu mamlik lah. Kalau dia raja, dia ada jajahan dia. Tu mamlik. Dia tulis apa kat sini? Ke tak tulis? Wilayah pemerintahan, itulah jajahan lah, jajahan. Jadi
Allah kurangkan. Maksudnya dari segi perniagaan merosot, pelancongan merosot, itulah dikurang. Pertanian merosot, penternakan Allah kurangkan. Kerana pemerintah berniat baru nak buat zalim, ataupun dah buat pun. Okey, dua-dua. Allah tarik, kalau bahasa sekarang Allah tarik berkat. Okey. Dan pada pekannya Allah tarik berkat lah. Perniagaan apa semua. Dan tanamannya, sama tanaman. Dan abingnya. Ini abing ni susu. Apa sini tulis? Kantung susu kambing perahan. Dia bukan maksud kambing aja. Maksud bila dulu sebut kambing lembu lah nak susu. Sekarang ni dia panggil perolehan. Yang dalam negara kasar tu. Nak sebut gitu. Keluaran dalam negara kasar, KDNK. Itulah. Kalau bahasa sekarang KDNK lah. Allah akan apa dia panggil? Turunkan KDNK. Gitu lah maksudnya. Itulah nak sebut tak hati. Jadi menyebabkan kurang perolehan tu. Perolehan kurang. Masuk tu kurang. Kurang apa? Orang apa ni? Import ekspor. Kurang ekspor keluar. Kuranglah, kurang perolehan. Allah. Patut kena buat homework sikit ayat-ayat bahasa sekarang dia panggil apa. Tapi itulah KDNK dia panggil. Apa? K tu apa? Keluaran dalam negara KDN, negara kasar, KDNK. Itulah benda tu. Itulah maksud abingnya. Jangan kita ambil kantung susu aja. Kantung susu tu maksud itulah dulu susu lah. Buat keju buat apa? Sekarang ni itulah perolehan itulah. Allah kurangkan. Dan pada tiap-tiap suatu semualah kuranglah semua. Dan apabila mencita-cita dengan kebajikan, baru pemerintah baru bercita-cita aja. Pemerintah baru bercita-cita je nak buat baik. Kalau macam ni rakyat kita akan senang. Baru cita-cita je. Kita buat akta ni, kita buat undang-undang ni supaya rakyat kita akan agamanya lebih terbela. Apa? Cita-cita tak buat lagi. Belum masuk dewan rakyat lagi. Baru cita-cita. Apabila mencita-cita dengan kebajikan dan adil. Bercita-cita nak buat ini tak adil ni, kita buat yang adil. Baru cita-cita tak buat lagi. Atau digemarkannya. Ataupun pemerintah ni memang suka buat adil. Gemar, dia jenis buat adil. Memasuk Allah berkat pada ahli mamlikahnya. Allah bagi berkat. Yakni akan segala tempat kerajaannya pada segala yang tersebut itu, iaitu tanaman subur. Pekan dia jadi bandar. Daripada daerah jadi bandaraya. Dah tukar bandaraya. Daripada berniaga jadi banyak. Semua tu lah. Tumbuh-tumbuhan jadi subur. Tanam kurma pun boleh hidup. Tanam anggur pun boleh hidup. Hidup tu maksud, padahal bukan tempat dia. Itulah. Okay? Kalau anggur pun, kalau kurma pun boleh hidup, berbuah. Kalau buah kelapa, lagilah banyak. Contoh tu. Allah bagi berkat. Okey. Habis satu cerita. Maknanya kalau pemerintah baik, dengan niat baik je, Allah dah bagilah berkat. Dan kata setengah ahli at-tawarikh, ahli sejarah, bahawa Malik daripada muluk. Apa Malik daripada muluk? Oh, tak ada bagi. Malik daripada muluk, yakni bahawasanya satu raja daripada raja-raja. Malik tu satu raja, muluk tu dia punya jamak, raja-raja. Malik daripada muluk, salah satu raja daripada banyak raja-raja, salah seorang raja lah dulu zaman dahulu. Keluar ia berjalan di dalam mamlakahnya. Dia keluar berjalan dalam tanah jajahan dia. Hal keadaannya menyembunyikan dirinya. Bukan sembunyi, maksudnya menyamar jadi orang awam. Bukan berjalan sembunyi-sembunyi macam juri, bukan. Menyamar jadi orang awam. Kalau tak ada jambang, tak ada apa, pakai jambang. Nanti kan orang datang kan serabut lah kita. Dia ada lah kerja dia nak buat. Jalan, naik basikal, naik motor macam orang biasa. Itulah pakai baju biasa, t-shirt, pakai seluar jean. Mana pemerintah besar pakai gitu? Contoh kan? Menyembunyikan dirinya. Maka turun ia atas seorang lelaki, jumpa seorang lelaki. Turun ia tu jumpalah seorang lelaki. Ada baginya satu lembu perahannya.
ada baginya satu lembu perahannya. Dia ada seekor lembu, lembu perah susu, lembu susu lah. Sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Masya Allah. Lembu seumpama, maksudnya banyak susu dapat. Maka takjub raja itu. Bagi yang demikian itu, wah, hebat ni apa lembu ni. Maka dan mengkhabar-khabar pada dirinya. Maksudnya mengkhabar-khabar tu niat lah. Dia berniat ataupun dia berfikir-fikir, cakap dengan diri sendiri dengan mengambilkan dia. Kalau aku ambil ni, bawa pergi, padahal dah pemerintah besar, gaji besar lah, tamat ke apa. Kalau aku ambil ni, bagus juga, banyak dapat minum susu ni. Kalau aku ambil lembu tu, baru niat aja, maka datang ia pada pagi-pagi. Esok tu lah, mudah lain, lepas esok tu datang. Esok tu dia datang. Cuma dia je tahu ada niat nak ambil ni, tapi nak try dulu. Datanglah esok pagi, berpagi-pagi esok pagi datang. Maka diperahnya, dia nak perah sendiri, mestilah orang tu bagi, kan dia pemerintah besar. Baginya setengah daripada barang yang memerah hari yang dahulu. Dapat sikit aja, tapi sikit pun banyak juga. Yang sebelum ni 30 lembu, dapat macam 15 lembu yang lain. Tapi banyaklah juga. Kenapa tak banyak macam semalam? Okay. Maka berkata raja, dia kata, apa hal perahannya daripada hari yang dahulu? Kenapa tak sama? Semalam, dahulu tu semalam lain, banyak, hari ni kurang sikit, tapi banyak lagi. Adakah kamu peliharakan bukan tempatnya yang dahulu? Kau pergi bagi dia makan rumput, bukan tempat biasa kot. Makan rumput jenis lain kot, rumput-rumput yang tak segar kot. Dia kata gitu, raja kata gitu. Katanya tiada. Tak pun. Dan tetapi aku sangka, bukan, tak, aku bagi tempat makan macam tempat biasa, aku bagi minum macam biasa semua. Kemudian dia buat gini, fikirlah. Maknanya yang tuan punya lembu ni sebenarnya tak tahu tu raja lah. Ingatkan dia tahu? Dia tak tahu. Tu raja. Dia tak tahu tu raja. Jadi makna raja ni menyamar kan, sebab awal-awal tadi raja tu menyamar. Betul juga kan? Dia kata tak tahulah kenapa. Tapi aku rasa, dia kata apa? Dan tetapi aku sangka, aku rasa bahawasanya raja kami, maknanya tak kenal lah depan dia tu raja. Yang bercakap dengan dia tu. Pemerintah kami apabila zalim atau cita-cita dengan dia, zalim atau bercita-cita nak zalim. Belum zalim lagi, baru cita-cita, hilang berkatnya. Maka taubatlah raja itu. Allah bayar cash, dia kata. Dan berjanji ia pada hatinya akan Tuhannya bahawa tiada ia mengambil akan dia. Ya Allah, tak jadi ambil lah, tak nak ambil lah. Dengan sungguh-sungguh. Maka pergi ia pada pagi-pagi, esok pagi lagi, hari ketiga lah, esok pagi dia datang lagi. Maka diperahnya seperti adatnya, dapat balik macam 30 ekor. Cerita kisah iaitu pemerintah baik, rakyat baik. Pemerintah baik, negeri berkat. Dan setengah daripadanya pada bumi Maghribi apa? Apa sekarang? Maghribi. Morocco kan? Bahasa dulu panggil Maghribi. Sebab Maghrib dia jatuh, matahari Maghrib dia jatuh. Dia panggil apa? Negara matahari jatuh. Waktu Maghrib. Morocco. Bahawasanya Sultan mendengar khabar, bahawasanya cerita lain pula. Ini kita belajar cerita, kita dengar cerita. Tapi dengan cerita kadang-kadang menambah keyakinan kita tentang raja, sultan, pemerintah mesti baik. Baru rakyatnya baik, menambahkan keyakinan ajalah. Okey. Bahawasanya Sultan mendengar khabar bahawasanya seorang perempuan dekat negeri Morocco, seorang perempuan ada baginya kebun. Ada padanya tebu yang sangat manis, kebun tebu lah. Bahawasanya tiap-tiap satu batang daripadanya tebu tadi dapat perahannya 1 qadah. Ingat tak? Kita mengaji kitab Kifayatul Muhtaj di sini khatam dah. Ada kitab saya tengok khatam sini. Kifayatul Muhtaj. Masa waktu Isra Mi'raj kita buat pagi, petang, siang, malam, kalau ingat lagi ya. Berapa hari ya? 2 minggu, 3 minggu baru khatam. Ingat lagi, kitab ada.
Dan dia kata nanti Nabi Mi'raj ada qadah-qadah. Sama dia. Dah syarah dah. Dah syarah dah kat situ. Anak tanya, ni qadah juga. Keluar balik qadah ni. Qaf dal ha. Qadah. Kedah. Qadah tu lah kedah. Ingat lagi? Kedah tahu apa maksudnya? Asal kedah tu qadah. Mangkuk ataupun apalah, bejana besar, mangkuk besar. Sekejap nak tengok. Tak ada kat sini Oh, tak ada. Ada tulis aja. Oh, QA, Rumi QA, kadah. Kadah Rumi. Qadah ataupun qaf dal ha. Tu kedah. Kenapa kedah nama gitu? Sebab orang Arab dia pergi, dia tengokkan jelapan padi. Kan ada macam mangkuk banyak. Mangkuk lah bahasa kita. Mangkuk. Masya Allah, ini negeri qadah. Akhir sekali kedah. Itulah qadah. Lupa lah. Asal usul Kedah, orang Kedah tahu kot. Kalau orang Kedah tak tahu nak habaq Okey, sambung. Satu qadah, satu bejana besar, satu apalah, besarlah. Maksudnya kalau pegah tebu tu, dapat air tebu tu, satu qadah, satu bejana besar, satu bekas besar, maka mencita-cita sultan atas mengambilkan dia. Sama juga. Kenapa sikit-sikit dia kata sultan mengambil ni mengambil, nak teringin nak macam kalau aku ambil tanah ni, tak mungkin tanahnya subur, dapat aku tanam apa-apa. Baru niat. Kemudian maka datang dia datanglah dan ditanya, pergi datang sebelum ni dengan cerita aja. Sekarang ni nak pergi tengok sendirilah. Akan dia daripada demikian itu. Lepas tu dia tanyalah perempuan tu. Maka katanya bahkan dia potong-potong cerita ni. Maksudnya dia pergi dihazafkan, nak pendekkan cerita, tapi kau akan faham sendiri. Raja tu datang, sultan tu datang. Kemudian dia tanya, betul ke tebu kau ni pelik daripada yang lain, airnya banyak? Katanya bahkan iyalah. Maka diperahnya satu batang. Pemerintah tu datang, perah sebatang. Maka tidak sampai setengah batang yang dahulu. Biasa je. Maka berkata sultan bagi perempuan itu, di mana yang dikata orang bagian-bagian? Yang dah viral ni mana? Itulah sekarang. Yang dah viral tu mana? Sikit biasa je ni. Viral je lebih. Pergi-pergi makan tak sedap pun. Contoh. Viral je lebih. Beratur je panjang. Biasa je. Bukan tak sedap tu, bukan maksud tak sedap. Maksud biasa. Macam kedai lain je. Maka berkata perempuan tu, iaitu seperti barang yang disampaikan di kau khabarnya. Tak, memang sama yang kau dengar, yang viral tu betul dah. Tapi kenapa tak banyak? Dia kata, melainkan, bahasa saya entah-entah, itulah. Melainkan bahawa adalah sultan senyata telah mencita atas mengambilkan dia. Pemerintah nak ambil, kecuali pemerintah berniat nak ambil, maka air dia jadi tak banyak. Kenapa? Maka terangkat berkat daripadanya. Tak ada berkat lah. Maka bila pemerintah nak ambil, buat zalim lah tu. Bila buat zalim kan Allah tarik berkat. Kita cerita pasal tu tadi kan. Maka taubat sultan pada ketika itu, masa tu juga taubat pemerintah dia, dan menjanji ia akan Tuhannya pada dirinya, bahawa tiada mengambil ia akan dia daripadanya selama-lamanya, dan ikhlaskan niatnya. Aku tahu tak ambil lah, tak apalah. Dah kena tegur dengan Allah direct. Kemudian maka menyuruh perah pula. Lepas taubat tu datang lain kali, dia suruh perah. Diperah hanya satu batang, maka datang memenuhi qadahnya. Penuh balik satu qadah. Habis. Allah. Cerita lagi. Tak cukup lagi cerita. Kita cerita lagi ya. Ya kanak-kanak. Ya adik-adik, kita dengar cerita ya adik-adik hari ni. Sebelum ni pening cerita beka. Ambil kita cerita ya. Cerita lagi ya. Mari kita cerita. Seronok tak? Seronok. Okey, seterusnya. Dan hikayat pula, cerita pula daripada Sayyidi Abu Bakar At-Tartusi. Abu Bakar At-Tartusi pada kitab Siraj Al-Muluk, kitab dia. Katanya,
telah diceritakan akan daku setengah daripada syuyukh. Syuyukh apa? Syekh. Syuyukh ni jamak daripada syekh. Syekh satu, syuyukh ni banyak syekh, lebih pada 3 orang. Syuyukh, syaikhan ni dua syekh. Syekh satu, syaikhan ni dua syekh, 2 orang. Syuyukh bersyekh-syekh, ramai syekh. Syekh ni apa? Banyak makna. Kalau dari segi bahasa, syekh ni maksud umur 40 ke atas. Lepas tu kita tak boleh panggil. Saya dulu masa umur 30 lebih, orang ada panggil Syekh. Kita mengajar orang Syekh. Kata Syekh benda, aku tak 40 lagi. Tak boleh panggil. Tapi maksud dia dari segi maksud syarak lain. Ni dari segi bahasa. Dari segi lughatan, Syekh bermaksud 40 ke atas. Tapi dari segi yang biasa kita guna dalam hukum ni, maksud orang yang lebih dalam satu hukum lah. Dia lebih dalam bab apa? Dalam masalah hukum, dalam masalah agama, kita panggil syekh kat dia. Daripada syuyukh, banyak syekh cerita. Daripada orang yang dahulu-dahulu, long time ago, bahawasanya adalah di Mesir, pada negeri Sa'idi, bukan Sa'idi. Satu batang tamar berbuah ia. Satu batang tamar, satu pokok tamar. Berbuah ia 10 ardab. Ardab ataupun irdab. Ada orang cakap irdab, ada orang cakap ardab, baris atas baris bawah je. Okay? Satu ardab 24 gantang. Satu gantang 4 cupak. Kan? Satu gantang 4 cupak. Dia orang dulu dia tak ada kilogram. Dia panggil ukuran metrik ni, dia tak ada kilogram, tak ada. Dia pakai sukat, dia panggil sukat. Jadi kalau beras contohnya ataupun kurma, kalau kurma tu jenis berair, bukan berair, jenis basah. Banyak tu kita ambil lah. Dapat 100 biji tamar basah. Letak. Kalau tamar kering pun 100 juga, sebab dia sukat. Tapi kalau kita, berapa satu sukat tadi, satu cupak ke satu gantang tadi, berapa? Kita katalah RM50. Satu cupak. Mahalnya. Satu gantang RM50. Yang basah. Maksudnya yang jenis basah. Ada 100 biji. Yang kering murah lagi. Ada 100 biji juga sebab dia sukat. Tapi kalau kita timbang dalam kilogram, dengan harga RM50 1 kilogram, yang ini mahal, yang kering tu murah sebab dia ringan. Sebab tu kita tengok dulu beras, ada beras ringan, ada beras berat tau. Beras usang dia lain, dia punya kilogram. Tapi dulu tak, sukat lah, copak gantang. Dia yang tepatnya sekarang lah kan, metrik sekarang sebab dia ikut berat. Cuma dulu dia ikut sukatan, sukat lah. Dia lain, beza sikit. Jadi 10 ardab ni 24 gantang. 24 gantang kali 4. Dekat 100 juga tu. 48. 24 kali 4. Berapa? 25 kali 4 100. Maknanya 96 kan? Okey. 96 cupak. Banyak juga tu. Satu ardab. Tak penting lah, yang penting ukuran dia lah, sukatan. Satu batang tamar berbuah dapat 24 gantang sekali dapat. Banyak. Banyaklah, kerana banding pokok-pokok yang lain mungkin dapat sikit aja, mungkin 20 gantang, 18 gantang, mungkin sikit lah, dia lebih subur lah. Dan tiada pada demikian pada zaman itu satu pohon tamar berbuah setengah yang demikian itu. Lagi kurang. Tempat lain 10 gantang aja. Nak cari 12 gantang pun tak ada satu pokok. Dia kata gitu. Siapa punya ni? Dia hikayat cerita, ada cerita di Mesir. Maka dirampaskan dia sultan ambil. Maka tiada berbuah 1 biji pada demikian tahun. Next punya musim seterusnya 1 biji pun tak ada.
Apa cerita ni? Cerita awal balik. Jangan lupa kita punya fokus. Cerita dia undur balik, iaitu binasa rakyat apabila binasa wali. Dengan maksud baik wali, baik rakyat. Itu satu. Ataupun apa ni? Mencita-cita ni, pemerintah bercita-cita buat zalim ataupun memang buat zalim, maka Allah tarik keberkatan dalam negara tu. Tu cerita yang semua kisah tu lah dia. Bila pemerintah ambil, kan zalim, ambil pokok tu, maka tak ada berkat, tak keluar langsung. Dan demikian lagi, katanya, aku lihat pada Iskandariah, satu negara. Ada kata Iskandariah maknanya Iskandar Zulkarnain punya negara. Ada kata Iskandariah ni dekat Mesir. Itu tak penting kat mana, yang penting cerita dia. Pada satu teluk di laut, satu teluk tu, teluk macam mana? Macam tu ini kan, teluk, satu teluk di laut, teluk Cempedak. Teluk Cempedak. Malah bentuk dia macam tu sikit kan, teluk Cempedak. Okey. Satu teluk di laut mengambil tiap-tiap yang berkehendak ikan padanya. Banyak ikan. Siapa nak ambil, semua pakat-pakat ambil. Banyak ikan. Maka adalah ikan apa tu? Bergelegak-gelegak. Bahasa dulu, ikan bergelegak. Air bergelegak. Kita bayangkan air bergelegak. Kalau ikan banyak macam air bergelegak macam mana? Oh, banyak sungguh kena ikan kalau nak bergelegak tu. Air bergelegak. Okay, ikan tu banyak. Bila sebut bergelegak ni, oh banyak pelik ni. Ikan bergelegak-gelegak air sebab kebanyakan ikannya. Bergelegak air sebab banyaknya ikan. Dan adalah kanak-kanak mengambil dengan kainnya juga. Kenapa sebut kanak-kanak? Nak bagi tahu budak-budak pun boleh ambil. Tak payah nak mancing, tak payah apa. Budak-budak ambil dengan kain, dengan baju dia ambil, letak gitu, menyelam, ambil, angkat, buat balik, makan ikan goreng. Okey. Tujuan dia cerita budak-budak nak bagi tahu senang nak dapat. Saut ada. Kemudian ditahan oleh walinya. Biasa kalau gitu pemerintah tengok, mana boleh ditahan. Maksudnya buat, tak boleh masuk. Tak boleh buat. Kita kena kaji. Kenapa banyak? Kenapa banyak? Kita kena kaji. Contoh, buatlah apa-apa pun. Okay? Dia tak bagi. Wali itu masuk pemerintah. Ditahan oleh walinya memerintahkan tempat itu dan menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripadanya. Tak bagi orang ambil dah. Mana boleh? Ini adalah hak kerajaan. Oi, banyak je hak kerajaan. Yang kebuluh tu hak siapa? Yang kebuluh yang banyak. Nak macam mana? Dia kerajaan. Okey? Kemudian ditahan oleh wali dan menegahkan ia akan manusia daripada mengambil daripadanya. Maka hilanglah ikan itu daripada tempatnya. Hilang ikan. Hingga tiada, hampir didapatnya seekor hingga sekarang. Seekor pun tak ada. Ambil. Inilah segala perkara yang memberi bekas. Inilah perkara yang memberi bekas. Maksudnya inilah apa? Bila raja pemerintah gitu, beginilah jadi kat rakyat ni. Itulah bekas yang terjadi dekat rakyat. Hasilnya. Dan mendahului oleh rahsia segala raja dan citanya yang bersembunyi di dalam mereka itu kepada rakyatnya. Itulah rahsia. Rahsia apa yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku. Maknanya pemerintah ada niat gitu-gitu. Kalau apa yang berlaku, pemerintah baik. Gitu. Sejak dia memerintah, ataupun dia, kalau memerintah tu besar sangat, kecilkan sikit, dia jadi wakil kita, nampak meniaga mudah. Tu yang wakil kita tu. Sebab kalau kata pemerintah besar sangat atas ni kan, kita ambil yang kecil sikit dalam kawasan kita. Kalau nak kecil lagi, ketua kampung. Kalau nak besar sikit, daerah ke, macam tu kan. Taman yang besar ke. Sekarang ni nampak apa ni, takat ikan pun banyak dapat. Tanya orang geng-geng ke laut, dapatlah banyak. Boleh dapat. Okey, orang berniaga pun nampak tak ada berlaku kecurian tabung.
Tak ada aku. Ada duit tu. Kurang lah, sebaik lah. Bukan satu tempat dengan kita. Bukan satu tempat tabung ni. 2-3 banyak tempat lagi. Tempat lain bersama juga kena. Mungkin hari tu dia kata hari ni kita hari masuk masjid pecah tabung kot. Malam tu. Kata jadi tak ada jadi apa-apa. Maknanya yang tu, yang kontrol yang besar kat kita tu. Dia baik-baik, niat dia baik. Niat bagus tu, niat baik. Ataupun memang dia buat baik. Tapi kalau jadi huru-hara, jadi entah apa-apa, jadi puting beliung, jadi apa, macam-macam, tanah runtuh, maka yang itu ada niat. Kita tak boleh kata dia, tuduh dia, tapi itulah cerita. Bukan tuduh pun. Itulah rahsia dia kata, itulah rahsia. Umar Abdul Aziz, kan rakyat dia kan semua sampai tak ada nak bayar zakat pun tak ada orang nak terima. Maknanya tengok pemerintah. Tapi kalau pemerintah, inilah peluang untuk kita kaut selagi boleh kaut. Dah niat aja. Allah tarik berkat. Boleh nampak sebenarnya. Kat mana rahsia tu bersembunyi dalam pemerintah. Rahsia tu terbunyi. Rahsia berkat. Jika baik, jadi baiklah mamlakahnya. Jika baik, tanah jajahan ni semua baiklah. Dan jika jahat, maka jahatlah pada segala mamlakahnya. Jahat tu maksud, yalah, kejahatan tu bukan maksud jahat semata-mata jahat. Termasuk juga jahat. Dan perniagaan tak maju, pelancongan tak maju, peternakan tak maju, gitulah. Itulah maksud jahat tu. Baik, cukup kan? Dah cukup ke belum? Dengan cerita, cukup dah. Ini cerita lain pula lepas ni. Cerita pula pasal kalaulah pemerintah dia pentingkan apa, rakyat dia akan cakap benda itu. Pemerintah yang apa suka apa? Pemerintah cerita, suka ataupun dia mementingkan apa? Mementingkan kehidupan apa? Kekayaan, maka rakyat akan cakap benda yang sama juga. Cerita sikit-sikit bangun cerita kerja kaya. Kalau pemerintah dia agama, mementingkan agama, rakyat akan cerita agama. Ini cerita. Semua banyak cerita. Budaya hidup rakyat berdasarkan raja. Budaya hidup rakyat berdasarkan raja. Raja tu pemerintah. Cetera ahli at-tarikh. Berhenti kat situ. Cetera ahli at-tarikh. Cerita ahli sejarah. Wallahu a'lam. Sudah tasbih kafarah dan suratuna subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.